Dalam secawan kopi tu, kita ada satu komponen kimia, nama dia kafein. Kafein adalah bahasa general. Bahasa saintifik dia adalah IUPAC yang dipanggil sebagai 3,7-dihydro 1,3,7-trimethyl 1H purine 2,6-dione. Panjang kan, rumit, jadi mudahkan kita panggil apa? Kafein. Kafein ni mula-mulanya telah dijumpai pada tahun 1819 oleh Friedrich Ferdinand. Dia first isolate dari pokok ni lah, kopi lah. Kopi ni dia bersifat pahit dan orang akan tambah dia dalam minuman untuk rasa pahit sikit, seperti dalam coke, dalam teh, dalam minuman pahit lain lah. Apa yang menarik pasal kafein ni, dia adalah sejenis secondary metabolite bernama alkaloid. Alkaloid dia ada nitrogen dalam struktur dia. Bila dia ada nitrogen, dia ada lone pair yang lebih dekat N tu. Jadi dia bertindak sebagai electron donor. Bila dia bertindak sebagai electron donor, dia ada various of activities sebagai anti-inflammatory, dia ada anti-oxidant activity, kemudian dia juga digunakan sebagai ubat analgesic. Analgesic ni bermaksud sebagai stress reliever, iaitu kurangkan stres dalam hidup anda. Kalau anda stres kena kecam, anda minumlah kopi. Okay, tak? Menurut satu kajian, lebih kurang 200,000 orang rakyat Malaysia minum kopi tiap-tiap hari. 200,000 banyak. Dia boleh menenangkan certain muscle, kita punya coronary artery punya muscle dan juga kita punya brain cell. Menurut American Psychiatric Association, APA, dia mengatakan bahawa kafein ni tak ketagih. Ada orang cakap, bro, minum kopi ni boleh ketagih tak? Kalau kita minum secawan kopi, benda tu akan masuk dalam darah kita lepas masa 10 minit dan akan kekal dalam sistem badan kita selama 12 jam. Itu kopi. Tapi kita cuba bandingkan dengan nikotin daripada rokok ke daripada e-cigarette. Nikotin kalau dia masuk dalam badan, dia akan kekal selama 1 ke 3 hari. Tapi aktiviti dia akan kekal sampai 10 hari. Tetapi trace untuk nikotin boleh tahan dalam badan lebih daripada 2 minggu. Jadi kalau cek urin tu boleh 6 kantoi lah. Apa yang menarik pasal kafein ni? Sebab apa kalau kita minum kopi tu kita tersyok, rasa tenang kan? Sebab bila kita minum kopi tu, dia punya kafein akan terus naik ke otak dan dapat resap ke melalui sel otak kita. Struktur kafein similar to adenosine, satu hormon dalam badan kita, adenosine. Jadi dia boleh melepasi membran sel kita. Minum kopi ni kadang-kadang kita akan rasa kuat kencing kan. Ni dipanggil diuretic property. Di maksudnya ganda, 2. Uretic maksudnya urine process. Diuretic maksudnya ganda kita punya proses urination. So kita akan lebih rasa banyak nak membuang air. Satu cawan kopi tu ada lebih kurang 100 mg kafein. Jadi, therapeutic dose untuk seorang manusia ialah 300 hingga 500 mg of caffeine. Ayah saya selalu minum satu cawan kopi sehari, pagi-pagi, tu kadang petang-petang minum 2 cawan masa 200 mg lah. So bahaya tak? Tak bahaya. Maksudnya dia lebih bagus sebab dia akan merangsang kita punya pemikiran, kita rasa lebih cerdas dan kita rasa banyak tenaga. Little dose, iaitu tahap maksimum pengambilan caffeine adalah sebanyak 13 hingga 19 gram. Okay, satu cawan 100 mg dia punya maksimum 13. Saya letaklah anggaran sebagai 10 gram. Jadi 100 mg jadikan dia 10 gram. Darab berapa 100 cawan. Maksudnya hampa kena minum 100 cawan baru hampa boleh mati. Kebergantungan kepada kafein ni dia tak adalah negative side effect. Tapi kalau kita berhenti secara mendadak, kita akan ada tekanan darah yang akan menurun. Sama juga macam kalau untuk yang smoker kan, siapa yang sokok, kalau berhenti rokok sehari macam tak duduk diam kan. Tak minum kopi sehari pun rasa tak duduk diam. Sebab apa? Kafein tu dah jadi sebati dalam badan kita. Itu nama dia dalam kimia kita panggil Le Chatelier's principle. Maksudnya every system will come into an equilibrium in a particular reaction. Kafein ni merupakan natural secondary metabolite isolated from plant dan dia sebagai stimulan dalam CNS kita, central nervous system. Jadi minumlah kopi setiap hari, bagus untuk kesihatan anda.